أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurnianya dapat kita bersama pada hari ini, pada malam ini, untuk kita meneruskan pembacaan kitab Fiqh Manhaji dalam bab yang baru. Itu kita dah baca bab wakalah lama kan, bab wakalah tu. So kita advance sikit lah. So bab yang seterusnya adalah bab paksaan, paksa rela, bab paksaan ikrah. Sebelum kita memulakan, kita bacakan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum kita masuk dalam bab ni lah, saya nak cerita sikit lah. Lepas ni saya nak terus ke Port Dickson. Sebab patutnya saya ada bengkel di Port Dickson, bengkel Had Kifayah. Had Kifayah kita tahu Had Kifayah. Had Kifayah. Senyap je semua. Padu kifayah tu. Okay. Dia had kifayah ni ialah kecukupan, had kecukupan. Had kecukupan kita lah dalam ekonomi kita ni. Berapakah had kecukupan kita? Okey. So kalau kita ni di bawah had kecukupan tu, sepatutnya kita ni layak untuk menerima apa? Bantuan. Bantuan dari segi apa? Sebagai contohnya. Krik. Brim. Bantuan daripada Brim. Okey, kita itu tak ada dalam konteks ni, kita tak tengok kepada Brim ataupun krim ke apa lah. Okey, kita tengok zakat. Zakat. Okey. Maksudnya kita boleh masuk dalam kategori asnaf. Okey. Jadi sekarang ni saya tengah buat kajian untuk Majlis Agama Majlis Agama Perak. Okey. Perak lah. Saya dah pernah buat untuk wilayah Persatuan, Pulau Pinang ada buat tak itu, saya tak ingat lah. Tapi sekarang ni Perak lah tengah buat. Tapi bukannya saya pakar dalam bidang tu. Okay, saya tak pakar dalam bidang tu. Saya cuma bantu rakan-rakan saya daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang kan, untuk melihatkan berapakah had kecukupan, had kifayah yang sepatutnya untuk sesuatu kawasan tersebutlah. Kita berdasarkan kepada kita punya kajian selidik dan sebagainya lah, kajian selidik dan apa. So hari ini saya kena pergi sana, saya kena bantu mereka. Diorang dah start nak kirim data semua tu kan, dan kita nak tahu apakah agak-agaknya had kifayah bagi negeri Perak, Negeri Sembilan. Berapa had kifayah? Saya pun tak check, lupa. Hari ini kita buat ni, kita akan bagi perincian tentang di bandar dan di luar bandar kan. Kita akan bagi perincian lah. So kita akan tengok, okey, berapakah, kita akan buat kajian tu, kita tengok B40 berapa, dia punya perbelanjaan dia berapa, M40 perbelanjaan dia berapa, KT20 perbelanjaannya berapa, agak-agaknya untuk asnaf ni berapa yang sepatutnya, adakah masih ikut yang had kifayah yang lama dulu? Doktor, dia ambil kira tak bilangan anak, kena ambil. Kena ambil. Universiti anak yang kena ambil kira semua tu. Anak universiti ke, isteri ke kan, kena ambil juga. Okey? Yang tak itu yang anak aja. Yalah, betul. Kalau ambil lamsam dia tak ada. Tak. Orang anak 16 kan. Berbeza dengan anak orang dulu. Betul. Yang itu kena ambil kira faktor tu. Faktor tu kena ambil kira. Sebab tu kita kena tengok. Kita kena buat dia punya kajian lah, yang berapa kan. Anak dia ramai tu, dia mungkin dia punya perbelanjaan dia tinggi. Kalau anak dia tak ramai, kalau dia single lah, dia tak boleh sama dengan orang yang berkeluarga. Dia tak boleh sama kan, dia lain dia punya
had dia sebenarnya. Okey, untuk dia cukup kan dalam hidup dia berapa kan. So kalau contoh je lah kita tengok had kifayah ni senang je kalau kita tengok dia ada dua kalau asnaf yang dalam had kifayah yang dalam ni asnaf fakir dan miskin. Okey. Kalau dalam konteks dia contohnya kalau kita letak had kifayah kita 3,000. Bawah je 3,000 dia dah masuk dalam asnaf miskin. Asnaf miskin. Separuh daripada tu 3,000 kan, separuh daripada tu 1,500 ke bawah tu dah kira fakir. Itu dia punya kaedah dia lah. Itu kaedah dia lah. Saya pun belajar dengan rakan saya tu. Dulu sebelum ni saya pun tak kerti juga. Tapi bila kita join dengan dia orang, kita pun tahulah. Macam tu cara dia. Macam tu lah. So masa dulu saya pernah bentang dengan dulu mufti wilayah Persekutuan, sekarang ni dia jadi menteri. Dulu kita pernah bentang lah. Bentang kepada mufti kan, mufti kebanyakan kita. Nanti pada bulan depan ni tak tahulah kalau tak ada masalah Covid saya kena bentang di Perak. Tentang berapakah kajiannya, berapakah sepatutnya had kifayah bagi negeri Perak lah. Okey. Banyak benda kita kena buat, improvise, kita kena buat. Rasa itulah satu sumbangan kecil saya lah. Saya cuba nak sumbang-sumbang. Sebab saya ni nak jadi pakar macam contohnya Syekh Kabir itu tak boleh kita bagi sumbangan daripada segi kita lah. Kan? Dari segi kita, apa yang kita boleh sumbang, kita sumbang kat situ. Okay? Nak sumbang duit pun tak adalah banyak duit kan. So kita dipanggil wakaf wakaf profesional namanya sebenarnya. Wakaf ilmu lah. Wakaf kepakaran. Hari ni pula memang banyak-banyak kerja saya. Ini saya nak cerita satu. Saya tadi pagi masa nak pergi ke USIM bercium dengan lori. Cium lori kan. Bukan cium-cium ni, cium. Lori buat U-turn tau. Lori buat U-turn. Saya tengok sekarang ni lori banyak sekarang ni tapi yang dekat USIM tu, dekat depan desa Kasia, dia buat U-turn. Tapi apa yang saya nak cerita sekarang ni ialah kita punya undang-undang macam tidak menjamin pengguna jalan raya lah sebagai contohnya. Sebab kalau contohnya driver tu tak pergi report sekali kan, dia tak pergi report sekali, dia sekarang ni macam mana? Dalam sekali kita juga kena bayar pakai kita punya takaful kita kan. So macam dia boleh lari macam tu je. Okay? Terutamanya lori-lori yang lori hantu dia panggil lori hantu kan, yang bawa pasir, yang bawa tanah apa semua tu. Ini masalahnya. Syarikat nak untung tapi dia tak nak ikut peraturan. Dia nak untung tapi tak nak ikut peraturan. Saya cek dekat dia punya apa tu awalan dah mati. Yang Puspakom tu dah mati pada Januari 2020. Jadi Rotex saya tak pastilah ada ke tak. Minta lesen, minta IC tak nak bagi. So tak tahu company mana, nak tuntut ke mana pun tak tahu. Doktor report dia sama doktor tak? Tak, saya report polis lah. Ya, tapi dia tak sama doktor kan? Sebab doktor report dekat polis, polis tak keluarkan saman terhadap doktor kan? Tak ada. Setahu saya anything claim nanti akan jatuh dekat orang yang bersalah juga. Betul. Itu yang saya tahu kan. Tapi kalau dia tak report, you punya report akan protect you. Tapi details kalau dia ada insurans. Kalau dia ada insurans. Details dengan siapa yang you penama, yang you berlangga tu, you berkemalangan tu, kena ada lah. That's why penting dia report. Itu yang saya tahu lah. Kita ada cuma nombor lori. Kalau ada gambar ke, nak gambar as much as possible detail lah. Tapi itulah maksudnya, saya rasa kita masalahnya ialah syarikat-syarikat tu dia boleh macam tu je. Dia boleh ni, tak tahulah macam mana kan. Dia apa dia punya kabel besar dia macam mana tu tak tahu. Penguasa kita macam mana. Kan? Sebab lori besar tu jalan dekat tengah jalan raya, Puspakom dia dah mati, takkanlah tak ada orang nampak selama 9 sebenarnya bulan berapa? 10 bulan. Kan? 10 bulan dia jalan situ, duduk pusing U-turn situ. Kan? Tak ada penguasa boleh nampak. Kalau penguasa dengar ni dia marah. Tapi saya tak cakap depan dia.
Kau cakap depan dia kan report aku tidak jalan. Kan? So dia itu lah. Itu masalahnya. Masalahnya saya rasa kena bersihkan semua ni. Kena bersihkan ni. Tak ada masalah ni. Masalah syarikat bayar ke apa ke. Macam mana lori-lori banyak ni yang jalan kat atas jalan raya ni tak ada lesen ke, tak ada apa ke, boleh lepas. Boleh lepas macam tu je. Biar kat YouTube dia nampak. Kalau ada menteri pengangkutan pun bagus. Okey, kita sambung Sambung dalam bab paksaan. Okey, boleh Tuan Syed? Dia kena tanya Tuan Syed. Bab paksaan Okey, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Takrif. Okey, menurut kepada dalam bahasa Arab, ikrah atau paksaan ialah perbuatan mendesak seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Dengan kata lain, ia bermaksud memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kesukaan dan kerelaan. Paksa rela lah ni, kan? Dia paksa rela. Ada ke istilah paksa rela? Dengan ini seksaan pula. Paksaan ialah lawan kepada kesukaan atau persetujuan dan persetujuan. Firman Allah Ta'ala, nampak mata saya sekarang ni dah makin ni. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Okey, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Ini lain pula boleh jadi juga kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Dalam bahasa Arab, ikrah juga disebut sebagai iglaq, yang bermaksud menutup. Ini kerana orang yang dipaksa telah ditutup segala ruang untuk keluar, melainkan dengan melakukan apa yang dipaksa. Dia tak ada pilihan lah, no choice lah. No choice. Menurut istilah syarak pula, paksaan ialah desakan supaya melakukan sesuatu kerana tekanan. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Um pula mentakrifkan paksaan sebagai berada dalam penguasaan orang yang tidak mampu dihalangnya. Paksaan ini dilakukan dengan melakukan ancaman-ancaman seperti akan dipukul, dipenjara atau dirosakkan harta. Walau bagaimanapun perkara ini adalah relatif dan tertakluk kepada keadaan seseorang. Dia ada case by case jugalah. Case by case juga. Ancaman untuk memalukan orang yang bersekedudukan dalam masyarakat atau memenjarakannya dalam tempoh yang pendek boleh dianggap suatu paksaan baginya. Namun bagi orang lain ia mungkin tidak dianggap ancaman. Ini contohlah. Dia duduk sedukan dan memenjarakannya dalam tempoh yang pendek boleh dianggap sebagai satu paksaan bagi dia, sebab dia rasa mana boleh, kan? Kena yang liberal sekarang ni dekat susah lah juga dekat freedom of freedom kan, tak bolehlah bebas sebebas-bebasnya. Begitu juga ancaman untuk dipukul walaupun dengan perlahan terhadap orang yang dihormati dan berada mungkin dianggap sebagai suatu paksaan, namun bagi orang lain ia mungkin tidak dianggap ancaman. Ini dia ancam pukul. Tapi tengok, ancaman dengan cara merosakkan harta bergantung kepada sejauh mana ia menyusahkan orang yang dipaksa. Ancaman untuk merosakkan harta terhadap seorang miskin mungkin tidak dianggap ancaman bagi seorang kaya. Ada orang kaya, dia tengok kalau nak rosakkan harta dia macam rasa tak ada benda lah tu, kan? Rasa dia macam tak ada benda. Dalam pada itu, ancaman terhadap seseorang mungkin juga dianggap sebagai ancaman kepada orang lain. Dia very subjektif lah maksudnya. Kita tengok ni, paksa ni very subjektif. Bagi orang lain, separuh dia cakap tu tak adalah, mana ada ancaman tu, tu gurauan dia cakap, kan? Contoh bagi orang lain. Bagi setengah orang pula dia rasa ini dah threaten, satu ancaman bagi saya.
Okey. Yang contohnya macam ni lah, macam yang kalau tak apalah, kita baca dulu lah. Dalam setengah keadaan, keselamatan seseorang adalah amat penting kepada seseorang yang lain dan dia tidak mahu orang ini berhadapan dengan bahaya. Contohnya, bapa atau datuk kepada seseorang anak atau cucu kepada seseorang, saudara-saudara kandung baik lelaki maupun perempuan dan sebagainya. Jika mereka ini diancam untuk dibunuh, ia seolah-olah seperti ancaman kepada individu itu sendiri. Jadi contohnya dia cakap, yalah, dia dengar anak dia nak kena ancam bunuh, dia rasa macam dia pun macam nak kena ancaman bunuh juga, sebab dia punya hubungan dia, kekeluargaan dia dengan anak dia tu sangat erat, kan? Kita tengok syarat-syaratnya terjadinya paksaan. Macam mana boleh jadi paksaan dari syarat dia? Pertama, orang yang memaksa berkemampuan melaksanakan ancamannya. Orang tu dia mampu nak melaksanakan ancamannya. Jika tidak, ia hanya dikira sekadar gurauan. Itu yang parah. Macam mana nak bezakan dia ni gurau tu betul-betul mengancam, kan? Ini kerana kebenaran untuk melakukan perkara yang dipaksa kerana darurat hanya diberikan apabila orang yang memaksa benar-benar berkuasa. Dia memang betul-betul ada kuasa, dia boleh buat benda tu, dia boleh buat ancaman dia tu. So kebenaran untuk membuat sesuatu yang itu adalah yang benda yang dipaksa tu, kan, hanya dibenarkan untuk masa darurat, darurat. Sebab apa dia buat? Darurat. Kenapa kena maksa? Darurat kan sebab kita dah tak ada choice, kan? Kita dah terpaksa. Kedua, orang yang dipaksa merasakan besar kemungkinan orang yang memaksa atau melaksanakan apa yang dikatakannya itu akan melaksanakan apa yang dikatakan itu dan apa yang diancamnya jika tuntutannya tidak dipenuhi. Maksudnya kita yang terima ancaman ni rasa memang dia ni kalau aku tak buat siap, memang kena. Dia rasa memang dia kena. Tu yang kedua syaratnya. Sama, orang yang pertama yang mengancam tu dia ada kuasa nak buat. Kedua, orang yang diancam tu dia rasa dia memang kena kalau orang ni buat kepada dia. Ketiga, orang yang dipaksa tidak mampu membebaskan diri daripada orang yang memaksa, dan juga paksaan tersebut sama ada dengan cara melarikan diri, melawan, meminta bantuan atau sebagainya. Dia tak mampu nak membebaskan diri dia daripada ancaman tersebut. Tak boleh lari, tak boleh nak minta pertolongan, bantuan, semua tak boleh. Keempat, orang yang dipaksa mestilah orang yang tidak dibenarkan melakukan apa yang dipaksa sebelum dia menerima paksaan tersebut atas sebab-sebab tertentu. Contohnya, tindakan tersebut mengancam hak miliknya seperti memusnahkan hartanya sendiri, atau ia mengancam hak milik orang lain seperti memusnahkan harta orang lain, atau kerana hak syarak seperti minum arak, berzina dan sebagainya. Orang yang dipaksa tu sebelum tu tak dibenarkan melakukan benda itu, lepas tu dia disuruh juga buat. Yang kelima, ancaman yang dikenakan mestilah berat, lebih berat bagi orang yang dipaksa berbanding perbuatan yang dipaksa. Ancaman yang dikenakan tu mesti lebih berat daripada benda yang disuruh, yang dipaksa. Macam mana? Kalau tak ikut arahan, lagi tu agak benda. Lagi tu lah. Tapi kalau tiba-tiba dia paksa, tapi kalau dia ancamannya tu macam ringan je, kan? Benda yang dia buat tu lagi, tu dah lain lah, tak boleh lah. Faham itu, okey?
Oleh itu, sesiapa yang diancam akan ditempeling sekiranya tidak memusnahkan hartanya. Dalam keadaan ditempeling adalah lebih ringan baginya berbanding memusnahkan hartanya sendiri, maka ia tidak dianggap sebagai paksaan. Okey, maksudnya kalau dia tak musnahkan hartanya, kena tampar. Jadi kena tampar tu lebih ringan daripada dia memusnahkan harta dia. Kena tampar lah, tak apalah, tampar lah kan. Siapa yang nak kena tampar kan? Tapi perbuatan dia tu tak betul jugalah yang menampar dia kan. Sebaliknya, jika mangsa diancam akan dibunuh jika tidak mahu memotong tangannya. Dia contoh, potong tangan, kalau tak dibunuh. Ini dikira sebagai paksaan lah. Sebab ancaman tu lebih berat daripada apa yang dipaksa. Geri memang geri lah ni kan? Ini kerana ancaman bunuh adalah lebih berat berbanding perkara yang dipaksa, iaitu memotong tangan. Dalam keadaan ini dia boleh memilih perkara yang lebih ringan. Dia boleh memilih perkara yang lebih ringan. Menurut riwayat yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma khaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn. Baina amrayn ahaduhuma aisaru minal akhari illa tara aisarahuma. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua perkara, yang mana salah satu daripadanya adalah lebih mudah daripada yang satu lagi, bagi dia akan memilih yang lebih mudah. Aisarahuma tu kan, yang itu kan, dia memilih perkara yang lebih mudah. Okey, dengan melakukan nombor 6. Dah ada 5 tadi, nombor 6. Dengan melakukan perkara yang dipaksa, ia mestilah melepaskan orang yang dipaksa daripada ancaman. Maksudnya kalau dia buat benda tu, dia lepas daripada ancaman bunuh tadi tu. Dia potong tangan tu, dia terlepas daripada ancaman bunuh. Tapi kalau dia potong tangan, kena bunuh juga. Baik tak payah kan, baik kena bunuh je lah. Aduh ya. Astaghfirullahaladzim. Okay. Jika seorang berkata, bunuhlah diri anda, jika tidak saya akan bunuh anda. Dia suruh bunuh diri sendiri kan? Kalau tidak, dia akan bunuh. Maka ancaman ini tidak dianggap sebagai paksaan, kerana dengan membunuh diri, dia tidak melepaskan dirinya daripada ancaman. Sebab dia bunuh diri kan, tak lepas juga ancaman, sama je, mati juga kan, meninggal juga. Demikian juga jika seseorang diancam untuk dipotong tangannya, jika dia tidak mahu memotong tangannya sendiri. Diancam, kalau tak potong tangan, aku potong. So ini parah juga Ini kita nanti nak kena masuk mana bab malat ni. Bab malat ni tak masuk lagi ni, dah masuk bunuh-bunuh semua ni kan. Ini kita nak buat muamalat ni. Aduh. Okay, dalam keadaan ini, orang yang dipaksa tidak boleh melaksanakan paksaan tersebut, kerana pada hakikatnya dia sebenarnya tidak dipaksa. Ini kerana orang yang dipaksa sebenarnya mestilah terlepas daripada ancaman jika dia melakukan apa yang dipaksa. So maksudnya orang yang dipaksa ni, dia kena, kalau dia buat tu, dia lepas daripada ancaman tersebut. Itu barulah namanya orang yang tak yang dipaksa. Kalau dia tak terlepas dari ancaman tu, dia bukan orang dipaksa. Dia memang dah memang tak ada pilihan dah kan. Jika dia sendiri membunuh dirinya atau memotong tangannya, bahaya sudah pasti berlaku kepada diri sendiri yang melaksanakannya. Namun jika dia tidak dilakukannya, ancaman tersebut masih belum pasti berlaku. Dia tak tahu lagi. Kalau dia tak bunuh diri dia atau dia tak potong tangan dia, belum tentu orang yang ancam tu akan bunuh dia ataupun akan potong tangan dia. Okey?
Mungkin orang tersebut hanya memaksa tapi tidak akan melakukannya. Mungkin orang tu betul lah dia paksa, tapi dia tak melakukan. Dia psycho je kan. Dia psycho kan. Tengok orang ni buat ke tak, orang ni buat ke tak. So kita kena janganlah buat kan. Nombor 7. Banyak syarat dia. Sampai 11 syarat dia. Susah betul kan. Barulah dikatakan kita ni mangsa paksaan. 11 syarat. Baru nombor 7. Nombor 7, ancaman tersebut mestilah bersifat serta-merta. Paksaan tidak wujud jika ancaman tersebut diberikan tempoh tertentu. Tempoh tertentu tak ada. Okay, ini kerana dalam tempoh yang ada, mungkin orang yang dipaksa boleh menyelamatkan dirinya dengan meminta tolong, menuntut perlindungan pihak kuasa atau sebagainya. Dia paksa tapi dia bagi tempoh. Tak boleh. Okay, kena serta-merta. Tapi tengok kes juga kalau dia paksa. Dalam actual scenarios, keadaan sebenar, kalau dia paksa, orang yang dipaksa dia boleh make a police report. Jadi bila dia dah ada police report again, katalah saya hubung doktor buat police report kat saya, berlaku sesuatu terhadap doktor jatuh ke atas atau sebagainya, saya dah ada police report atas saya, you are protected. So saya dalam masalah sebab sama ada doktor jatuh disebabkan oleh saya atau tidak, polis akan sue saya dulu. So, betul. Kalau penculik tu tak ada masa nak apa? Betul tak? Release. Kita on the spot. Penculik tu on the spot. Tu serta-merta ke? Saya bagi tempoh kamu sebulan untuk bayar 1 juta. Dia ada benda yang disambungkan biasa. Lepas tu dia cakap dia dah culik lah. Mungkin kucing ke? Kucing sekarang pun sayang tau. Dia culik kucing, dia cakap saya bagi tempoh sebulan kan untuk membayar RM1 juta. Contoh lah kan. Tapi saya pun tak faham ni bab legal ni saya tak berhenti sangat. Okey, kita baca dulu Orang nombor 8. Orang yang dipaksa tidak boleh melakukan selain daripada perkara yang dipaksa ataupun melakukan melebihi apa yang dipaksa ataupun melakukan kurang daripada apa yang perkara yang dipaksa. Ini kerana jika dia melakukan salah satu daripada 3 perkara, ini dikira sebagai menurut perintah dan bukan lagi dipaksa. Ayo, macam mana tu? Menurut perintah dengan paksa. Ini lagi macam mana? Kan bos cakap kau paksa saya. Menurut perintah tu paksa. Sebab dia cakap sini, orang yang dipaksa tidak boleh melakukan selain dari perkara yang dipaksa. Betul lah. Dia buat benda yang lain daripada yang dipaksa. Ataupun melakukan melebihi apa yang dipaksa. Melebihi pula daripada apa yang dipaksa. Ataupun melakukan kurang daripada perkara yang dipaksa. Ini kerana dia cakap kalau kita buat lebih ke, kurang ke, ataupun lain daripada yang dipaksa tu kira macam menurut perintah. Ini cuba nak hadam sikit macam mana tu. Kan, betul tak? Kan? Sebab dia buat lebih, dia buat ekstra. Saya betul tak? Kalau kita buat kerja dengan bos, kita nak buat ekstra supaya benda tu cemerlang, kan? Daripada kita buat A, kita bagi A dan B. Ataupun customer kita, kan? Kita bagi lebih daripada apa yang dia nak, kan? Betul tak? Kalau customer nak A, kita bagi A campur B. Tentulah cakap itu masih kan? Tapi kalau paksa lain, okay? Dia akan paksa buat A. Tapi kalau kita buat A, sebabkan A ni kita tambah lagi B, kan? So itu bukannya paksaan. Itu dah macam ni lah. Menurut perintah dekat sini. Contohnya, apabila seseorang dipaksa menceraikan isterinya. Contoh. Tapi dia menjual rumahnya. Jadi dia dipaksa untuk ceraikan isteri dia, tapi dia menjual rumah dia.
Dia salah dengar aku tu. Okey, dia cakap kau cerai orang rumah dia juga. Tapi dia cakap okey. Lepas tu dia pergi jual rumah. Ya, mungkin dia salah dengar. Demikian juga jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak satu. Dia suruh cerai isterinya dengan talak satu, tapi dia menceraikannya dengan talak 3 sekaligus kan. Itu dah lebih. Ada tak? Talak 3. Okey? Jatuh berapa? Jatuh berapa? Kalau dia cerai talak 3. Jatuh 3 ke jatuh 1? Okey. Yang itu kena tanya dengan Ustaz Ahmadi. Nanti kuliah dia boleh tanya. Begitu juga jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak 3, tapi dia ceraikan dengan talak 1. Kurang kalau kurang. So kurang pun tak boleh. Okay? Dalam ketiga-tiga kes ini, tindakan mereka dianggap berkuat kuasa. Ini bermakna dia tertakluk kepada hukum dan kesan daripada tindakannya, sama seperti dia melakukan dengan pilihannya sendiri. Sebab dia dah bukan kena paksa. Kalau dia ikut sama dan tu baru kena paksa, tu barulah tak jatuh talak tu, kan? Tapi kalau dia tak ikut, terlebih kan, terlebih ke kurang ke, itu dah macam pilihan dia. Okey. Ini kerana tindakan ini tidak dianggap sebagai paksaan. Okey. So kalau nak kena paksa tu memang kena ikut macam tu lah. Macam sebiji-sebiji tu. Okey. Nombor 9. Baru saya faham juga ni. Bila baca ni baru faham. Kan? Nombor 9, perkara yang dipaksa mestilah telah ditentukan dan mestilah hanya satu. Okey, mesti dah tentu dan juga satu. Jika seseorang dipaksa menceraikan salah seorang isterinya, tu tak tentu bukan. Mencerai salah seorang isterinya. Siapa yang isteri lebih ni? Ada kat sini? Ada tak? Semua satu ke? Ada yang 2, 3? Tak ada Semua? Biasa. Semua? Biasa. Semua tak berani Tak ada yang luar biasa. Satu. Maksudnya tu tak ada pilihan. Ini macam dia bagi pilihan. So tak tentu. Tak boleh Tak boleh. Atau dia cakap bunuh Zaid atau Amru. Dia pun tak tentu. Tak tentu. Tindakan ini tidak dianggap sebagai paksaan. Okay, kalau dia tak spesifik. Okay, tak spesifik maksudnya dia bukan paksaan. So kita tak boleh cakap kat mahkamah saya dipaksa. Okay? Saya dipaksa untuk membunuh. Dia ancam saya suruh saya bunuh Amru ataupun Zaid. Saya pun bunuh Zaid. Macam tu. So tak boleh. Itu bukan paksaan. Okay? Ke-10, perkara yang diancam mestilah tidak berhak diperlakukan sedemikian. Contohnya seorang muflis yang tidak dibenarkan menguruskan hartanya, dipaksa supaya menjual hartanya. Begitu juga orang yang melafazkan ilah kemudian dipaksa untuk menceraikan isterinya. Maksudnya orang muflis ni memang tak boleh mengurus harta dia. Lepas tu disuruh jual, dia paksa jual, memang tak jadi apa. Kan, sebab dia memang dah muflis, dia tak boleh, dia tak ada hak dia untuk menguruskan harta dia. Contohnya dia yang tadilah, okey. Muflis memang tak ada, dia tak boleh urus harta. Muflis. 10 lagi 4 minit. Okay? Lagi 4 minit. Kita ngam-ngam kita ni. Sebab 11 dia punya syarat. Kita baca sampai 11 syarat ni. Demikian juga orang yang membunuh dengan sengaja diugut untuk dikenakan kisos. Semua ini sebenarnya bukan paksaan, kerana paksaan-paksaan ini memang berhak diterima oleh orang yang dipaksa.
bila orang tu dah membunuh dengan sengaja, tapi diugut untuk dikenakan kisah. Memang dia kena kisah lah, sebab dia dah membunuh. Okey? Okey, bukan paksaan dah tu. Okey, itu bukan paksaan. Okey? Faham Okey, nombor 11, syarat yang ke-11. Syarat yang ke-11 last sekali. Lagi ni. Lepas tu kita buka pada soalan. Perkara yang dipaksa mestilah bukan hak pemaksa yang akan digunakan untuk memperolehi sesuatu yang bukan hak atau tanggungjawabnya. Contohnya, suami mengancam isteri bahawa dia akan menceraikannya jika si isteri tidak memansuhkan hutangnya pada isterinya itu. Ancaman ini bukan suatu paksaan. Jika si isteri melupuskannya, hutang tersebut dianggap lupus dan dia tidak berhak menuntutnya kembali selepas itu. Pening sikit kan? Macam mana tu? Suami ancam isteri bahawa dia akan ceraikan jika si isteri tidak memansuhkan hutangnya pada isterinya itu. Suami hutangnya isteri. Okey? Ancaman ini bukan suatu paksaan. Jika si isteri melupuskan dia, hutang tersebut dianggap lupus dan dia tidak berhak menuntutnya kembali. Macam mana Ustaz? Sebab Ustaz ada orang kan senang tanya orang. Okey, walau bagaimanapun, setengah ulama berpendapat ancaman ini dianggap sebagai suatu paksaan. Ada ulama cakap ini paksaan kerana suaminya mempunyai kuasa ke atas isteri. Dengan ini wujud unsur paksaan. Berdasarkan pendapat ini, jika si isteri melupuskan hutang untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut, si suami masih bertanggungjawab membayar hutang tersebut. Malah si isteri berhak menuntutnya selepas itu. So maksudnya dia masih boleh menuntut walaupun dia dah lunaskan hutang tersebut, sebab dia rasa memang suami tu ada power ke atas isterinya. Okey, so kita dah baca pada 11 syarat tadi. Okay, 11 syarat ni kita buka kepada soalan. Saya boleh buka kepada soalan apa-apa ataupun nak cerita lain ekonomi ke apa. Tadi Sinar Harian tanya adakah apa akan berlaku jika PKP ataupun gelombang COVID kedua ni nampak macam ada sinar-sinar ni kan? Sebab hari ni 260 7 tinggi, yang tertinggi dia punya spike dia memang ni tinggi. Jadi isunya, adakah kita patut melakukan PKP? Dia tanya saya. Agak-agak apa saya jawab? Okey, kalau tuan jawab apa? Sanggup PKP lagi? Sama macam jawapan saya. Okay? Sebenarnya kita punya ahli-ahli surau ni semua boleh masuk TV, masuk TV apa, semua boleh, tak ada masalah. Tak berani je, kan? Sebab idea saya sama je macam tuan-tuan, sama je, lebih kurang je, kan? Cuma nak kena berani je, dan lepas tu nak kena kerja lebih. Sebab ni tak ada, dia maksudnya dia kerja ekstra je lah. Okay, dengan itu tak ada soalan ya? Kalau ada soalan, kita tutup masa kita ini dengan tasbih kifarah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.